Saya cuma anggap dia sebagai abang apa? Habis macam mana awak boleh kalah dengan dia? Dia rogo saya lah. Sorry? Dia kata harga diri saya ni ditukar dengan barang. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf Channel. Guys, selamat datang Acap ucapkan kepada korang semua sebagai seorang penonton dalam Ashraf Channel ni. Acap dengan ini melancarkan macam nak buat album. Okay, ini adalah episod 1 untuk segmen mental illness. Kalau korang ada masalah, korang ada benda nak luah, inilah tempat dia. So, kita jumpa sekejap lagi dengan video, dengan pengisian daripada caller yang pertama, sekaligus merasmikan kita punya episod ni. Kita lain dulu intro macam biasa. Let's roll it. Nama dia nak dikenali sebagai Ana, dia kata. And dia ada kongsi yang nak dikisahkan kepada kita semua. So Ana, hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hai. Ana sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okay Ana, kalau kat sini saya dapat kan, dia katanya awak ni tinggal kat Johor je? Ya saya betul. Oh, okay, orang Johor lah ni, 01 lah ni. Ya. Okay Ana, menurut cerita awak ni, awak dari kecil dah alami sedikit demi sedikit gangguan, saya boleh katakan mind torture. Mungkin awak boleh kongsikan kepada menonton daripada mula datangnya segala ni. Pada mulanya mungkin sebab family saya ni busy, ialah kerja kan. Jadi budak tu adik-beradik ramai, jadi kuranglah perhatian pada certain adik-beradik lah. Jadi pada mulanya saya memang kirakan tak rapat dengan family sendiri sebab duduk dengan penjaga lah. Mak ayah awak kerja apa? Kerja sebagai guru. Oh, okay, so awak tak berapa rapat dan awak tinggal bersama dengan penjaga lah. Okay, alright, teruskan. Kebanyakan adik-adik saya semua dah meningkat besar lah. Jauh beza pun saya dengan yang nombor 7, 5 tahun. Jadi yang adik-adik yang di atas beza lagi jauh lah. Okay. Jadi diorang semua dah besar lah. Jadi memang saya memang kurang rapat dengan akak-akak saya sendiri sebab diorang semua dah berkerjaya, dah ada hidup masing-masing lah. Masing-masing. Okay, alright. Benda ni lagi terjadi teruk bila saya dah meningkat usia pada sekolah dah 13 tahun ke atas lah. Biasalah, kalau kita dah remaja ni kan, kita akan ada satu fasa memberontak dan kita ingin tahulah kan. Kita cakap maksudnya nak tahu apa orang kata tu, nak rasa apa benda. Kita baru nak kenal dunia lah kononnya. Banyak benda nak cuba lah. Jadi disebabkan situ saya dapat banyaklah tekanan daripada adik-beradik, daripada mak bapak. Ialah satu sebab saya memang tak rapat daripada kecil dengan mak bapak saya. Saya tak pernah ceritakan masalah saya ke. Saya tak pernah share masalah saya dengan family saya sebab bila saya nak share je, diorang macam tak nak, macam yelah ambil endah tak endah, macam nak ambil tahu tak nak ambil tahu, macam tu lah. Jadi first kena kira tekanan yang kira saya memang dah tak boleh kawal masa saya umur 13 tahun lah. Saya dapat tekanan daripada akak-akak saya. Sebab dia macam yelah, kita ada nak berkawan dengan semua orang kan. Random lah, kita tak kisah perempuan ke ataupun lelaki, kita rapat dengan semua, kita nak berkawan lah. Sebab saya daripada dulu memang saya tak ada kawan. Daripada sekolah rendah memang saya tak ada kawan, daripada saya kecil memang saya tak ada kawan. Jadi bila naik form kira dah sekolah menengah ni, saya nak carilah kawan untuk saya berkawan, untuk saya ada
nak cerita masalah. Faham, Saya tak faham, pernah faham. cerita langsung dengan orang masalah saya. So dari situ saya kena macam macam ditekankan lah kat situ, jangan percaya sangat kawan. Pula tu adik-beradik saya cakap saya ni macam tak betul lah. Awak kena kongkong lah. betul. Macam tu awak rasa awak dikongkong macam tu. Macam tak ada wawasan. Saya macam kebudak-budakan pemikiran budak-budak Faham, lagi. faham. Jadi diorang macam, yelah saya faham apa yang dia ni kata tu. Dia nasihatkan. Berbetulkan saya. Cuma dia punya kaedah, dia punya cara salah lah. Kalau awak boleh kongsikan antara ayat-ayat yang dia pernah bagi kat awak. Banyak. Macam cakap kat saya macam, kan apa mengada-ngada lah, sikit-sikit je nak mengadu ke orang, sikit-sikit je nak apa menangis. Lepas tu ada lagi dia cakap, saya ni macam, kau ni mengada je lah, itu gedik je baby. Oh, okey, faham. Saya ni macam menyusahkan mak bapak saya sebab saya sakit. Saya selalu sakit sebab kira tempoh 2018 tu memang saya selalu sakit. Kerap kena sakit lah. Kat sekolah, dekat rumah pun memang selalu lah. Kat rumah ni saya tak dapat, orang kata tu, perhatian lah kalau saya sakit. Saya sakit pun saya pergi sendiri, saya pergi ke klinik, kesihatan atau hospital sebagainya lah. Pergilah. Saya dah tahu lah kan kehidupan kita dah tahu dah kehidupan kita macam mana kan. Jadi kakak saya selalu lah cakap saya ni macam dah lah tak ada wawasan, tak ada, kata dah lah bodoh. Nak sibuk nak main je dalam belajar, tak nak fokus belajar. Tapi diorang tak pernah tanya lah kenapa saya macam tu. Kenapa diorang pun pernah lah tahu yang saya nak lari rumah, saya nak bunuh diri. Diorang tahu cuma diorang cuma menghukum. Diorang tak pernah tanya pun kenapa saya nak buat macam tu, kenapa saya ni asyik murung je, suka diri. Diorang tak pernah kisah macam tu lah. Okey Ana, saya tertarik dengan perkataan awak tadi. Awak kata diorang tahu yang awak ada percubaan untuk bunuh diri. Is it awak memang dah banyak kali cuba untuk bunuh diri ke macam mana? Ya. Dalam tempoh 2018 sampai sekarang masih ada lagi percubaan untuk sampai sekarang? bunuh diri lah. Ya. Kali terakhir bila? 2 minggu lepas. 2 minggu lepas Apa awak cuba buat biasanya? Biasanya tau, saya kadang-kadang saya tak perasan, saya kira tak sedar dalam perbuatan apa yang saya buat. Saya ada satu tempoh kira macam dah burn out sangat. Saya akan tak sedar apa yang saya buat. Oh, luar daripada kawalan awak sendiri macam tu? Banyaklah torehan dekat belah badan, leher, tangan. Itu je yang saya perasan lah lepas saya bangun. Masa awak buat tu awak tak ada rasa sakit dah? Tak, saya tak rasa sakit. Lepas sedar pun saya tak rasa sakit. Uish. Sehari selepas baru saya rasa sakit. Oh, okey. So maknanya, minta maaf kalau saya tanya, maknanya di bahagian tertentu badan awak ni dah ada kesan-kesan dia lah macam tu? Ya. Okey. Alright. Okey Ana, saya ada soalan nak tanya pada awak lah sebelum kita ke cerita awak yang seterusnya ni. So is it awak pernah mungkin berkawan dengan seseorang yang orang kata apa? Tempat untuk awak mengadu masalah dan dia seseorang yang faham dengan awak. Ada tak orang macam tu dekat dalam sekeliling awak? Ada. Tapi boleh. Tidak, orang kata dah meninggal dunia lah pada 2019. Okey, boleh awak cerita siapakah dia, macam mana bertemu dan sebagainya? Bertemu di sekolah lah, biasalah. Okey. Dulu kan orang kalau kat sekolah tu kan dia ada macam abang angkat, dia angkat, akak angkat sebagainya lah kan. Jadi dari situ saya kenal kawan saya ni lah. Kawan istimewa bagi saya lah. Okey. Dia apa? Abang angkat, kakak angkat? Abang angkat. Sure abang angkat bukan boyfriend Tak. Okey, tak ada gurau-gurau. Okey, abang angkat awak. Okey, daripada sekolah awak kenal dia dan dia seorang yang sentiasa mendengar masalah awak macam tu ke? Ya, dia seorang yang sentiasa dengar masalah saya. Okey, contohnya macam mana dia buat? Okey. Contoh saya kalau saya kena bully ke apa kat sekolah sebab ialah kira saya memang tak ada ramai kawan dekat sekolah daripada dulu lagi sebab mungkin daripada saya sendiri mungkin saya trauma nak berkawan dengan orang. Faham. Kan. Itulah, dia sajalah yang kira memang betul-betul rapat lah. Oh, dekat bila dengan abang angkat tu awak rasa macam mana? Lebih lega ke? Ada tempat berkongsi ke sebagainya? Ya. Rasa selamat. Rasa selamat. Oh, dia biasa dia buat apa? Macam mana? Maksudnya kalau awak dalam masalah dia akan datang macam Ana ada apa-apa masalah boleh abang tahu macam tu ke macam mana? Ya.
Oh, okay. Dia Sebab banyak. dia tahu saya ni suka sejenis yang seorang yang suka memendam. Jadi dia sendiri dia dapat tahu kenapa. Kadang-kadang saya tak perlu bagi tahu pun dia dapat tahulah saya ada masalah. Kalau macam awak sakit ke apa, dia ada ambil tahu macam tu? Saya jenis yang tak suka menyusahkan orang juga. Jadi kadang-kadang saya tak bagi tahu dia. Kadang-kadang pergi sendiri je. Itulah. Kalau ada rasa macam teruk ke sangat kan. caring lah. Yang memang tak mampu nak pergi sendiri, saya minta tolong dia lah. And awak kongsikan dia dah meninggal dunia. Saya rasa itu bukan satu titik yang mudah untuk awak sebenarnya. Am I right? Ya, betul. Ketika satu orang bawa cahaya dalam kehidupan gelap awak dan dia pergi bersama dengan cahaya tu, apa awak rasa time tu? Memanglah, saya rasa memang hidup saya rasa dah berakhir kat situ. Sebab sampai sekarang pun masih lagi masih lagi orang kata dalam perawatan untuk accept dia pergi. Okay. Saya masih lagi rasa saya tak tahu cakap macam mana. Masih lagi rasa dia ada. Macam mana awak nak hadap hari-hari esok awak tu? Saya tak fikir apa masa tu lah. Saya memang tak fikir apa. Saya cuma rasa saya nak mati. Hari-hari, tiap-tiap malam, tiap-tiap pergi sekolah pun, saya belajar pun, saya tak boleh nak tumpukan perhatian daripada pembelajaran. Cuma dalam kepala otak saya, aku nak mati. Aku dah tak nak hidup. Aku tak nak hidup dah. Aku nak mati. Dan ketika dia ada tu, adakah awak masih lagi dalam tempoh yang cuba nak bunuh diri dan sebagainya? Jarang kira tak kerap untuk berfikir sebab kalau saya ada masalah memang dia ada. Jadi memang tak adalah, kira memang tak ada langsung lah saya fikir untuk saya nak bunuh diri. Cuma fikir untuk lari rumah tu ada sebab ialah kadang-kadang ada juga masalah daripada rumah kita sendiri. Jadi kadang-kadang rasa nak lari macam tu lah. Itu saja, tak ada fikir untuk bunuh diri tak ada. So dah berapa tahun dia tak ada? Lebih kurang 3 tahun sajalah. 3 tahun bukan jangka masa yang pendek sebenarnya. And dalam masa 3 tahun dia tak ada ni, apa lagi yang awak lalui? Dan mungkin sampai awak tertarik nak berkongsi dekat sini. Satu, saya cuma nak pesan dekat semua orang yang mendengar kisah ni. Tolong jaga diri. Even sendiri ke, orang dekat ke, ataupun orang luar. Tolong jaga diri. Okay. Itu je saya cakap. Kenapa awak cakap macam tu? Disebabkan saya stres, depression masa lepas pemutian arwah abang kat saya ni. Adalah kira orang tu pun orang yang kira orang dekat dengan family saya juga. Tapi bukan family lah. Dia buat yang tak sepatutnya lah. Dia ayat dia macam konon nak melindungi lah saya selepas saya ni macam dah tak ada harapan untuk nak macam bagi sinyal lah kat saya. Tapi cuma itu adalah alasan untuk dia ambil advantage pada saya lah. Dia ambil. Mungkin minta maaf untuk saya tanya. Dia datang dekat dalam hidup awak kononnya untuk menggantikan si dia yang dah pergi. And then dia hanya menggunakan kata kunci membantu tu sebagai alasan untuk dia ambil kesempatan dengan awak. Dan awak ada cakap tadi yang jangan percaya orang dekat. Berapa dekat orang tu sebenarnya? Dia kira-kira dia ni abang ipar saya lah. Dia abang ipar awak? Dan dia cuba ambil kesempatan atas awak macam tu? Ya. Is it awak boleh kongsikan apa yang dia cuba buat untuk awak? Saya cakap mempergunakan saya lah. Mula-mula mungkin lah ayat-ayat dia ayat-ayat manis, konon dia ambil berat, dia nak ambil tahu masalah kita ke apa. Tapi cuma dia nak kan, macam mana saya nak cakap saya tak tahu nak cakap perkataan tu macam mana saya nak ungkapkan. Apa cuba dia buat? Dia lebih pada sentuh saya lah. Lebih daripada itu lah sebenarnya. Mencabul lah, boleh saya cakap mencabul lah macam tu? Ya. Lebih daripada itu sebenarnya. Is it kehadiran manusia ini menambahkan lagi kerosakan jiwa yang awak sedia ada tu? Ya, betul. Sampai sekarang pun? Alhamdulillah sekarang sebabkan saya dah dapat rawatan dan adalah juga kita buat orang kata tu aduan daripada pihak kuasa. Dia dah Alhamdulillah lah. Cuma saya nak settle baik dah. Cuma saya cakap kalau contoh dia buat lagi, saya tak segan saya untuk report. Report polis lah. So maknanya orang lain dah tahu dah apa yang dia buat?
Dia rogol saya lah. Sorry? Walaupun dalam kerelaan saya sendiri. Yelah, saya tahu benda tu salah. Cuma masa tu saya tak tahu yang sama ada. Saya tak tahu saya nak beritahu kat siapa yang saya sebenarnya dalam situasi tu. Saya tak tahu nak minta tolong siapa. So maknanya dia pernah ambil kesempatan kat awak sampai tahap dia paksa awak. Ya. Kalau contohlah kan saya tolak ke apa, dia akan macam konon macam buat ayat macam sedih lah. Macam Apa ayat dia? Apa ayat dia? Contohnya. Saya macam dia sini. Tak apalah, siapalah. Dia dalam hidup saya lagi. Yelah lepas ni tak kacau. Tapi masih lagi minta. Sebab sampaikan dia, orang kata tu, orang kata harga diri saya ni bertukar dengan barang. Dia cakap, okay, Anan nak apa? Okay, saya bagi je Anan nak apa. Ada sampai macam tu sekali. Untuk Anan dapatkan kira badan saya dekat dia macam tu. Awak pernah tewas lah dengan bujukan dia macam tu lah. Cuma masa tu, lah mungkin kesilapan saya juga. Sebab saya tak fikir panjang. Yelah masa tu, siapa je lelaki ada dengan saya. Jadi saya tak tahu saya nak buat apa. Saya tak tahu benda tu betul ke, benda tu salah ke. Saya tak tahu. Bila dah kira dalam tahun depan tu, macam kira dalam 5 bulan lepas tu, baru saya macam, benda ni tak boleh. Kena stop kan. Cuma saya tak tahu cara untuk nak hentikan dia untuk kacau saya. Maksudnya 5 bulan awak bersama dia macam tu? Lebih dalam setahun lebih. Almost setahun. Dekat dengan 2 tahun jugalah. So maknanya benda tu dia buat kat mana? Awak tinggal bersama family ke? Macam mana ke? Ataupun dia ajak awak keluar ke? Dia banyak. Jadi kadang-kadang dia tinggal duduk kat rumah sini kan, dengan kami semua. Kadang-kadang nanti dia ajak berjalan, kononnya bercuti. Tapi saya tahu lah sebab apa dia nak bercuti. Sebab setiap kali nak bercuti dia akan call saya, dia cakap dia nak pergi sekian, dia nak ajak saya. Tapi cuma dia nak sebab tu je. Dia bukan nak sebabkan nak bercuti sangat. So maknanya tak ada yang tahulah. Maksudnya kakak awak ke dapat tahu bila? Awak yang bagi tahu ke macam mana? Menurut apa yang dia cerita dekat saya, sebab yelah saya pun dah juga cakap, jangan. Dia akan marah semua. Saya cuba untuk jauhkan. Saya tak nak dia kira kacau saya. Bagi dengan alasan saya bagi tahu kakak saya lah. Jangan sebab dia kak. Tak boleh. Macam tu. Saya tak pandai nak melawan dia. Saya tak tahu nak melawan dia macam mana. Then tapi dia boleh cakap masa tu, akak tak kisah pun, dah beritahu akak dah, akak bagi. Serius lah. Serius lah. Itu yang membuatkan saya sampai sekarang saya masih lagi trauma. Saya memang tak percaya dengan siapa-siapa walaupun dia kan bisa sendiri. Faham. Okay. Minta maaf saya tanya. Ini mungkin soalan saya yang terakhir menurut isu ni. Okay. Masa abang ipar awak memancing awak dan sebagainya, saya boleh kata memancing lah kan. Is it waktu tu awak rasa macam, okay, he is the next my abang angkat that time? No. Tak. No? Tidak. Okay. Saya cuma anggap dia sebagai abang ipar. Kalau lebih pun mungkin abang. Itu saja. Habis macam mana awak boleh kalah dengan dia? Masa yang cair rela tu saya tak tahu lagi. Selepas saya tahu, itu saya dipaksa. Sebab dengan bagi alasan yang macam tu je. Kata-kata manis dia lah. Saya bagi ayat yang simpati. Bagi saya tak tahu saya nak orang kata saya tak ada, kira tak ada pengalaman dalam hal ni. And then saya tak ada orang yang untuk menasihatkan saya dan mendengar masalah saya ni. Jadi saya tak tahu saya nak kongsi dengan siapa, saya nak tahu cara untuk saya elak dari benda tu. Saya tak tahu. Sebab saya tak ada kawan. Saya memang tak ada. Faham. Kira tak ada yang kawan yang saya boleh percaya untuk cerita dan bagi kira nak orang kata pendapat dia orang macam mana saya nak keluar dari benda ni. Benda yang tak betul ni. So sekarang saya faham apa yang awak cuba pesankan daripada awal tadi. Sebab kenapa saya banyak bertanya adalah, yalah, mungkin lelaki tu paksa awak sampai awak takut nak bercerita dengan orang. Tapi daripada apa yang awak cerita sampai ke sudah, awak tak faham apa sebenarnya dia buat. Is it benda ni betul ke aku buat? Tak ke? Kan? On that time lah kan? Tapi lepas kesedaran tu sampai, awak straight away stop it, right? Ya, betul. Okay, Ana. Alright. Lepas tu dia pernah bagi ada satu ugutan lah. Okay, apa tu? Kira ugutan tu yang membuatkan saya takut sampai. Okay, apa dia? Kira tak tahu saya nak lari macam tu lah.
dia cakap lah. Kalau tak, dia macam nak bagi tahu dekat yang family saya. Saya ni yang Goda dia. dia nak tahan benda tu. So macam sebab family saya, yelah saya dengan family saya sendiri dia memang hubungan yang kira tak baik sangat. Jadi saya pula tiba-tiba dia kira dia kata kakak saya pula cakap macam tu bahagia dan sebagainya. Faham. Jadi saya takut nak nak jujur, nak beritahu masalah ni dekat family saya. Sebab daripada awal lagi dia dah macam tu, dia dah psycho saja. Jadi saya macam macam mana. Dan ada satu lagi dia kata dia akan kacau dan dia akan tetap mencari saya sampai kat mana-mana lah. Kecuali saya dah kahwin. Itu sampai sekarang saya ingat ayat dia. Sebab benda tu lah yang membuatkan saya takut untuk duduk seorang-seorang. Saya takut nak duduk. Even duduk rumah sendiri pun. Dia dah ada anak tak awak? Ana? Ya. Abang ipar awak tu dah ada anak? Dah. Good luck. Okay, jom kita ke soalan yang seterusnya. Betul ni. Tak. Seriously. Are you okay to teruskan atau tak? Okay. Kau nak take 5 dulu, tarik nafas dulu, minum air dulu. Is it awak ada rasa menggigil ke apa macam mana sekarang? Ya, shaking. Ya, I know. I can hear from your voice. Tak apa, kalau awak nak nangis, awak nangis je. Okay, Ana? Is it fine? Tak apa, nangis tu bukan bererti awak lembik. Tak ada orang cakap macam tu pun. Orang yang banyak lalu ujian dalam hidup adalah orang yang lagi kuat daripada orang yang bersenang daripada dia kecil. Awak kena ingat benda tu. Alright? Okay, Ana? Okay. Tapi kalau awak tak nak cerita, dah, it's okay, kita boleh tutup. It's okay, tak apa. Awak tak selesa ke apa, I'm okay. Okay je. Awak nak nangis lagi? Nak gula-gula? Ya, okay dah. Nak gula-gula tak? Manalah tahu kan dengan nangis. Biasa saya macam tu. Adik-adik saya dia nak saya nangis, saya bagi gula, dia gelak. Betul, awak pun sama. Awak gelak saya nak bagi gula. Oh, mentang-mentang bagi gula je. Cuba saya cakap Versace, Gucci, mesti awak nak. Pandai. Faham? Politik ke dia ni? Allahu Akbar. Ana, awak ni kelakar lah. Awak kelakar, awak tahu tak? Ada orang tak pernah cakap awak kelakar? Ada orang tak pernah bagi tahu yang awak ni kelakar? Ada jugalah. Betul lah tu, maknanya awak kelakar lah. Kalau awak cakap saya je cakap awak kelakar, maknanya saya dah jadi orang pertama. Saya baru nak macam, maknanya saya lah orang yang pertama bagi tahu awak kelakar. Betul, awak cakap dah orang bagi tahu dah. Okay, fine. Okay, maknanya tak jadilah. Okay, then. Okay, fine guys. I'm not the first one. Okay, I'm so sorry. Okay. Alright, Ana. Alright. For the last ni. Alright. Okay. Kita nak fun. Kita nak santai. Lebih pada santai. Kita dah cerita benda-benda berat tu tadi kan. Okay. Kat sini Acap nak simpulkan. Nak panggil Acap ke nak panggil Abang? Acap. Abang lah. Abang awak nak nampakkan saya lagi tua lah pada awak macam ni. Orang lebih berusia. Dia cakap aku lebih berusia. Okay, fine. Okay. Alright, Ana, awak pernah jumpa psikiatris ke ataupun doktor mana-mana ke sebelum ni? Pernah. Diorang ada diagnose awak sebagai apa-apa? Saya ada appointment dengan doktor. Psikiatris sana. I see. So dekat sini awak boleh share dekat kita, awak ni didiagnose di bawah penyakit apa? MDD, Major Depressive Disorder, Bipolar, Eating Disorder, Anxiety yang teruk sebab saya dapat ubat untuk penenang. Sertraline tak silap. Dia ubat untuk penenangkan anxiety lah. Color apa tu? Ubat tu color apa? Dia ada dua warna. Satu warna biru and satu lagi warna putih. Okay, alright. Okay, satu lagi? Penyakit tu apa lagi? Satu insomnia tak silap sebab doktor ada bagi ubat untuk inilah ubat tidur. So MDD awak ni, awak ada member halusinasi ke macam mana? Ada. Boleh ceritakan sedikit sebelum kita tutup? Saya masih belum kira treat dia sebagai kawan yang dia kira macam selalu berbual dengan saya kalau saya sorang-sorang. Kadang-kadang kalau ada orang pun dia tak ada suara tu. Itulah kadang-kadang dia suruh saya buat benda yang kira
luar jangkaan. Ha. Contoh dia lah, alah kau bunuh gila diri kau, siapa nak sayang kau, tak ada siapa nak sayang kau, suami kau perempuan kau. Contoh ayat dia macam tu. Dia baik. Bila dia start dia jahat, dia memang dia jahat. Oh. Sampai kan nanti saya kadang bila tu saya tak sedar apa yang saya buat. So maknanya suara ni datang daripada awak sendirilah macam tu. Ya, daripada kecil sebenarnya ada suara tu dah. Okay. Alright Ana. Terima kasih kerana sudi berkongsi dengan Acap. InsyaAllah dengan video awak dan perkongsian awak ni boleh bagi inspirasi dan juga aspirasi kepada semua orang. Saya doakan juga kehidupan awak insyaAllah jauh lebih baik daripada sekarang. Saya nak awak terus kuat dan terus bagi inspirasi dekat orang. Okay? Jangan rasa putus asa selagi kita ni ada nyawa. Okay? Alright Ana? Alright. Kita jumpa lagi insyaAllah. Nanti apa-apa kita roger balik. Alright. Assalamualaikum. Bye.